Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3 testing. InsyaAllah. Dengar boleh dengar insyaAllah. InsyaAllah kita boleh mula. Boleh dengar insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, maka Allah SWT telah memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama dapat berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan siri program perkongsian kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung daripada perbincangan kita yang lepas yang berkenaan dengan visi utama Al-Masih Dajjal, dan kemudian bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun dan menunjukkan kepada kita contoh untuk kita melawan ataupun berhadapan dengan misi utama Al-Masih Dajjal. Dan kita telah pun berbincang berkenaan dengan misi dia yang paling utama sekali ialah menyesatkan manusia, dan bagaimana cara dia nak menyesatkan manusia kita telah bincangkan. Antara program yang paling besar ialah dia menggunakan agama, yang mana agama itu akan dijadikan sebagai satu jalan untuk menipu dan menyesatkan manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan gabungan ataupun platform agama ini sudah tentu akan mendapat sambutan daripada seluruh dunia, kerana 84% daripada penduduk dunia adalah merupakan orang-orang yang mempunyai agama, pelbagai agama, dan yang besar sekali ialah Islam dan Kristian. Dan kita telah pun mendengar dalam siri yang pertama bagaimana Pop Perancis telah pun menandatangani perjanjian Unity in Religion, iaitu perjanjian bersama dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Taib, yang merupakan tokoh Ma'al Hijrah Malaysia yang international tu. Dan kita telah pun berbincang tentang bagaimana mereka merancang dan sebagainya, hasil daripada gabungan tadi. Dan kemudian pada siri yang kedua kita telah berbincang berkenaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jadi solusi penyelesaian kepada visi
untuk kita visi untuk Al-Masih Dajjal tadi, untuk kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Dan kita telah pun berbincang bagaimana oleh kerana dia mempunyai misi untuk menyesatkan umat ataupun manusia, maka dia telah mengadakan sistem untuk nak mendidik dan mentarbiah. Dan kita telah berbincang bagaimana dia mentarbiah manusia kepada 7 bahagian, manusia-manusia seperti yang sekular, yang liberal, yang plural dan sebagainya. Dan kemudian kita telah pun menceritakan bagaimana strategi dia untuk nak menguasai, untuk nak keluar kepada masyarakat. Dajjal dah ada dah. Kalau ikut pandangan mereka yang mengkaji, sama ada dari kalangan orang Islam, daripada kalangan orang Kristian ataupun dari kalangan orang-orang Yahudi sendiri yang tak suka dengan Zionis ni, tak suka dengan perancangan jahat, pakatan jahat anti-Christ disebut. Maka mereka telah menyatakan bahawa kebanyakan mereka menggambarkan bahawa Al-Masih Dajjal ni ataupun anti-Christ ni dah ada, cuma dia belum isytihar. Dan saya pun telah pun memberitahu pada tuan-tuan bagaimana mereka ni Al-Masih Dajjal dah ada dah, cumanya dia belum isytihar. Dan daripada kajian kita menunjukkan bahawa mereka ini memang sedang tunggu masa saja untuk nak mengisytiharkan. Jadi dia ada strategi dia. Kita dah bincang dah dalam siri-siri yang lepas. Dan kemudian pada siri yang terakhir yang sebelum ini, kita membincangkan tentang bagaimana untuk melawan misi utama Dajjal, menyesatkan umat manusia itu. Tidak lain, kita kena kembali balik kepada sistem pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh para ulama kita sebagai madrasah tarbiyah. Madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan melahirkan mereka yang mempunyai hati dan pemikiran yang hidup, yang bersih, yang hidup, yang kuat. Dan kemudian mereka akan melahirkan amal yang kuat, dan seterusnya akan melahirkan sesuatu kehidupan, kekuatan untuk menang, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung. Saya akan mulakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Hadis ini yang daripada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bairu bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada sahih tuan-tuan, berkenaan dengan tajuk kita nak bincang pada malam ini, sambungan daripada madrasah tarbiyah Rasul, macam mana kita nak membina kekuatan diri kita, keluarga kita, supaya kita boleh berhadapan dengan fitnah pendidikan yang menyesatkan oleh Al-Masih Dajjal ini. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, bersegeralah kamu untuk melakukan amal soleh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir zaman ini kita jangan tangguh. Nak buat amal soleh ni jangan tangguh, jangan tunggu nak pencen baru nak bertaubat. Ataupun pencen dah tunggu nak ada lepas cucu dah besar baru nak bertaubat, ataupun baru nak buat kerja, baru nak beramal. Maka Rasulullah perintahkan sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah, sebelum fitnah datang. Fitnah ni ujian. Sebagaimana kaquti'atil lail, sebagaimana potongan-potongan malam, muslim yang gelap gelita. Potongan malam yang amat gelap gelita, maknanya sebelum fitnah yang datang itu amat menakutkan, sebab dengan kegelapannya, dengan keadaan dia yang kita tak tahu macam mana nak buat, banyak benda yang kita akan berhadapan dengan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersegeralah kamu melakukan amal sebelum datangnya fitnah yang menyebabkan kita akan tewas. Yang mana hasil daripada fitnah itu qati'atil lailil muslim tadi, iaitu potongan-potongan malam yang gelap gelita tadi, maka akan berlaku satu keadaan di mana disebut yusbihur rajul. Pada pagi hari seorang laki-laki mukminan, seorang laki-laki yang beriman itu, pada pagi harinya dia beriman.
wa yumsi kafira, dan pada petangnya dia menjadi kafir, ataupun yumsi mu'minan, pada petang harinya dia beriman, wa yusbihu kafira, pada esok paginya dia akan menjadi kafir. Dan kemudian yabi'u dinahu, maka dia menjual. Macam mana dia boleh menjadi kafir itu? Apabila kata Rasulullah SAW, dia menjual agamanya, din dia, dengan sebahagian daripada duniawi. Maknanya dia telah menjual agama dia dengan dunia. Ini antara perkara yang akan berlaku, yang Rasulullah SAW sebut pada kita. Umat Islam akan menggadaikan agama dia dengan dunia. Dunia ni dengan duit, mungkin dengan makanan, mungkin dengan kehormatan, mungkin dengan kemuliaan, mungkin dengan ketakutan, dia akan gadai. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, bersegeralah kamu beramal, maknanya kamu siapkanlah diri kamu. Persiapkan diri kamu untuk beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah fitnah-fitnahnya yang digambarkan sini? Fitnah yang gelap gelitanya, antaranya ialah fitnah virus COVID-19 ni contohnya, penyakit. Kemudian fitnah ekonomi akan jatuh. Digambarkan oleh para pakar-pakar ekonomi pun dijangka akan jatuh. Begitu juga mungkin akan berlaku kemarau, air kurang, tak ada air. Ataupun makanan, krisis makanan. Begitu juga mungkin fitnah dalam bentuk krisis kepimpinan. Kita melihat krisis kepimpinan ini berlaku di mana-mana sekarang. Di mana-mana. Sama ada negara barat atau negara timur, ada berlaku krisis kepimpinan. Begitu juga dengan mungkin fitnah itu dalam bentuk pergaduhan antara sesama Muslim. Muslim berselisih faham. Sesama Muslim berselisih. Ataupun mungkin fitnah ujian yang gelap gelita itu mungkin datang dalam bentuk peperangan. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, daripada kajian kita, daripada pengamatan kita, kita melihat bahawa keadaan South Asia Pasifik, kawasan Asia Tenggara, kawasan Nusantara ini, keadaannya tidak stabil, cukup tidak stabil, terutamanya di bahagian laut. Dan kita lihat bila-bila masa sahaja, ini bukan perkataan saya, ini perkataan daripada pakar-pakar yang mengkaji tentang peperangan dan pergerakan peperangan di dunia ini. Mereka nyatakan bila-bila masa saja boleh berlaku peperangan di antara sesama kita nampak sekutu. Contohnya sekutu China, Rusia dan Iran, juga dengan sekutu Amerika, iaitu NATO dan sebagainya. Jadi peperangan ini adalah merupakan peperangan, kalau di kawasan kita ni contohnya isu Hong Kong. Isu Hong Kong masih tak selesai. Kemudian isu Taiwan. Taiwan ni baru-baru ni bagaimana China telah menunjukkan dia punya kekuatan tentera dia kepada Taiwan, seolah-olah dia nak masuk, dia nak rampas Taiwan. Taiwan pula di belakangnya tu ada Amerika. Jadi kita lihat bila-bila masa boleh berlaku letupan nuklear di kawasan Asia ataupun Asia Tenggara di sini. Begitu juga dengan Korea Utara. Korea Utara pun sebab-sebab yang boleh menyebabkan berlaku peperangan nuklear yang digambarkan tadi. Dan mana sekiranya berlaku peperangan nuklear, akan berlakulah kita kata kesusahan-kesusahan yang lain seperti ad-dukhan. Mungkin ad-dukhan akan datang. Mungkin ada ramai yang akan meninggal dunia. Mungkin ramai yang akan berada dalam ketakutan. Mungkin ramai yang akan berada dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan tidak tentu hala dalam kehidupan mereka. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, bersegeralah kamu untuk beramal, untuk duduk di dalam solusi penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solusi ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Amru dan juga beberapa lagi Az-Zahabi dan beberapa lagi lah. Ini hadis sahih yang disahihkan juga oleh Albani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia. Ini Rasulullah nak mengajar kita. Macam mana nak berhadapan dengan kesusahan-kesusahan di akhir zaman. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya fitnah, pada masa terjadinya kekacauan itu adalah seorang laki-laki. Contohnya laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Maknanya apabila berlaku fitnah peperangan, tempatnya diserang, tempatnya dicabul kedaulatannya, maka dia akan memegang tali kendali kuda. Maknanya dia duduk di belakang musuh. Dia membuatkan mereka gentar.
Dia menyebabkan musuh itu gentar kepada mereka. Dan mereka juga musuh juga membuatkan dia gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya di daerah pendalaman dengan menunaikan hak Allah ke atas dirinya. Jadi, daripada hadis ini, apabila berlaku fitnah di akhir zaman, lelaki yang terbaik ada dua jenis. Yang pertama, mempertahankan agamanya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan keluarganya daripada pencabulan-pencabulan, mungkin tempat berperang. Syria ke di Yaman dan sebagainya, tempat berperang. Dan satu lagi ialah, yang kedua ialah yang terbaik dikatanya ialah laki-laki yang beruzlah, yang melakukan mengasingkan diri arah yang pendalaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dalam bentuk tempat-tempat yang tidak ada peperangan, tetapi ditekan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi, tetapi secara ringkasnya kedua-dua jenis manusia ini, sama ada dia berhadapan dengan kesusahan peperangan atau berhadapan dengan fitnah-fitnah, contohnya makanan, penyakit dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, maka kedua-duanya ini perlu kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah SAW. Mesti nak patah balik kepada macam mana Rasul SAW mendidik para sahabat dahulu supaya mereka boleh dengan proses tarbiyah Islam tadi, dengan proses pendidikan Islam yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, akan melahirkan kekuatan. Akan melahirkan kekuatan. Dan antara kekuatan yang pertama yang akan lahir daripada proses tarbiyah Rasulullah SAW ialah kekuatan lahirnya sifat-sifat uluhiyatillah, sifat-sifat pengabdian kepada Allah, sifat-sifat uluhiyah, maknanya sifat-sifat seperti hubbullah, ataupun kita mencintai Allah, ataupun khaufillah, kita bimbang, takut dengan kemurkaan Allah, ataupun ar-raja, kita menaruh harapan kepada Allah, ataupun at-tawakkal, kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan dengan sifat-sifat uluhiyah tadi, sifat-sifat mengesahkan Allah tadi, maka akan menjadi tenang dia, sabar dia boleh merasai kemanisan hidup dalam keadaan kesusahan tadi. Ini maknanya apabila berlaku kesusahan demi kesusahan demi kesusahan, ujian di akhir zaman, kekuatan kuncinya ialah apabila hati dan fikiran manusia itu bersama Allah. Hatinya merasai kebergantungan dengan Allah, merasai sayang pada Allah, merasai takut dengan murka Allah, merasai takut dengan azab Allah, contoh. Jadi sinilah kita lihat, ini perlu untuk kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua daripada tarbiyah tadi, akan lahirlah amal qawi, amal yang kuat di dalam suasana jama'i, dalam suasana bersama-sama. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di akhir zaman, orang yang nak survive, orang yang nak berjaya, yang nak menang, yang nak bersama dengan iman tadi, mestilah bersama-sama dengan ta'ifah mansurah, bersama dengan kelompok-kelompok, maknanya jamaah, bersama dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saleh, yang salihah, sahabat-sahabat yang mempunyai kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan takwa dan sebagainya. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang berada bersama-sama dengan suasana jama'i itu, sama-sama berjamaah itu, suasana-suasana yang diproses itu, maka dia akan menjadi awliya Allah. Dan awliya Allah ini tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada kesedihan padanya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya awliya Allah, wali Allah, orang yang mendekat dengan Allah, orang yang menjadi kita kata dilindungi oleh Allah, yang mendapat perlindungan daripada Allah. Orang-orang yang berjuang perjalanan Allah itu, apa yang digambarkan Allah tadi, la khaufun alaihim, dia tidak ada ketakutan kepadanya, walahum yahzanun, dan dia tidak ada kesedihan. Siapakah mereka ini? Maka digambarkan dalam surah Yunus ayat 63. Tadi surah Yunus ayat 62. Ayat 63, allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang sentiasa bertakwa, sentiasa dalam proses untuk membina kekuatan ketakwaan mereka. Jadi dalam siri yang lepas kita dah bincang sedikit sebanyak tentang kebergantungan manusia di akhir zaman ini
yang menyebabkan dia kuat, menyebabkan dia menang, menyebabkan dia tenang, menyebabkan dia boleh redha dan sabar, menyebabkan dia bersama Allah, ialah pergantungan mereka kepada sifat-sifat rububiyah Allah, sifat-sifat ketuhanan Allah. Kita dah bincang dah yang lepas sifat-sifat ketuhanan Allah itu, dan kita dah sebut ada sifat ketuhanan Allah ni banyak, tetapi disebut oleh Imam Ahmad Ibn Atta'ilah rahimahullah dalam kitab dia menggambarkan bahawa dia boleh dirangkumkan kepada empat. Jadi maknanya empat sifat ni ialah sifat ketuhanan yang mesti ada dalam jiwa kita, mesti kita hayati. Yang pertama, Allah ini, Tuhan itu Al-Ghina ataupun Al-Ghani. Tuhan ini zat yang maha kaya. Kita dah bincang dah zat yang maha kaya itu apa makna dia. Kemudian Tuhan itu adalah bersifat Al-Azzu ataupun Al-Aziz. Tuhan ini zat yang maha mulia, dia ada kemuliaan. Dan Tuhan itu ataupun Allah itu mempunyai sifat Al-Qudratu, dia merupakan zat yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Dia ada kuasa. Dia ada kekuatan. Dan kemudian yang keempat ialah Al-Qawiyyu. Al-Qawi ataupun Al-Quwwatu, iaitu dia merupakan Tuhan ataupun zat yang maha kuat. Jadi empat sifat ini adalah sifat ketuhanan. Dan sifat ketuhanan inilah yang menyebabkan juga manusia hari ini menjadikan manusia sebagai Tuhan. Kita tengok. Contohnya, kenapa hari ini orang menjadikan orang kaya sebagai dia punya bos? Sebab dia ada sesuatu yang dia nak dapat daripada orang kaya itu. Jadi bila dia kaya, dia rasa dia dah macam Tuhan. Ataupun bila dia ada duit banyak, macam baru-baru ni kita melihat bagaimana orang yang mengandungkan scammer sampai peringkat duit dia bilion-bilion duit-duit dia mereka ni. Kan, orang yang banyak duit contohnya dia rasa dia kaya, maka dia menjadi Tuhan, dia rasa dia Tuhan. Orang lain semua kena ikut dia. Kan, macam mana yang berlaku sekarang ni, kadang-kadang kita melihat orang-orang yang jabatan kerajaan ni pun terpaksa melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita lihat banyak benda-benda rasuah berlaku kerana ada masalah duit ini. Dan begitu juga dengan sifat-sifat yang lain yang disebutkan tadi. Jadi sifat Al-Ghani, Allah yang maha kaya, sifat Allah yang maha mulia. Contohnya kadang-kadang orang rasa dia mulia, maka dia memuliakan, itu sifat Tuhan. Jadi bagaimana kita nak memproses supaya sifat-sifat Tuhan ini, sifat-sifat ketuhanan ini boleh benar-benar melahirkan kekuatan bagi kita. Boleh melahirkan kekuatan bagi kita. Maka di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat ketuhanan tadi itu, maka Rasul proses kepada sahabat-sahabat sehingga mereka merasai akan hakikatnya bahawa sesungguhnya manusia ini dia adalah hamba. Ini sifat hamba. Sifat-sifat ketuhanan, maka kita nak tengok diri kita ni prosesnya macam mana nak menjadi hamba kepada Tuhan yang sebenar, hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada Dajjal, bukan hamba kepada tentera Dajjal. Yang ada dekat situ kekayaan, yang ada dekat situ kemuliaan pada pandangan manusia, yang ada dekat situ mungkin kekuasaan, dia ada autoriti, yang ada dekat situ mungkin kekuatan yang boleh menakutkan. Jadi kita lihat bagaimana tarbiyah itu untuk melahirkan sifat-sifat perhambaan. Macam mana nak jadi hamba Allah. Bagaimana sifat-sifat ketuhanan tadi dirangkumkan kepada empat, maka sifat-sifat kehambaan itu juga boleh terhimpun kepada empat. Jadi kita ni nak melihat empat sifat ini lahir dalam kehidupan kita, dan lahirnya empat sifat ini kan sesuai dengan sifat ketuhanan Allah. Jadi kalau empat sifat ini lahir dalam hidup kita tapi kepada manusia, maka kita jadi hamba dia. Kita jadi hamba dia. Kita jadi hamba dia. Jadi kalau kita nak tahu kita ni hamba siapa, maka kita tengok sifat hamba ada empat ini sekiranya ada pada kita, dan kemudian kita letakkan pada makhluk. Contohnya letakkan pada manusia, ataupun letakkan kepada diri kita sendiri, nafsu kita. Maka ketika itu kita menjadi hamba manusia, hamba nafsu, wa iyazbillahi min zalik. Maka apakah empat sifat ini? Kita akan bincang pada malam ini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memproses empat sifat hamba ini supaya diletakkan di bawah kebergantungannya, keterikatannya kepada sifat Allah, sifat Tuhan yang empat yang kita sebut semalam. Yang pertama sekali adalah al-faqru. Seorang hamba itu dia fakir. Yang kedua ialah az-zullu. Seorang hamba itu dia hina.
Al-Faqir, Al-Faqru tadi, dia melawan dengan sifat Allah Al-Ghina ataupun Al-Ghani. Dia zat yang maha kaya. Jadi kalau kita rasa kita fakir, maka kefakiran kita, kita rasa memerlukan sesuatu. Fakir ini juga memerlukan sesuatu. Tak ada apa-apa nak perlukan sesuatu. Maka kalau sekiranya keperluan kita itu kepada manusia, maka kita menjadi hamba manusia. Kita rasakan bahawa kita perlu duit, maka duit itu kita tengok manusia itu yang ada duit, maka kita menjadi hamba manusia. Ini yang kita nak tengok proses ni. Macam mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat-sahabatnya betul-betul hamba Allah, bukan hamba kepada manusia. Kalau kita tak proses yang ini, maka sifat-sifat hamba ini seperti yang pertama sebut al-faqru, kemudian az-zullu, iaitu kita kehinaan. Dengan sifat Allah itu mulia, al-izzu. Kemudian sifat hamba ini yang ketiga ialah al-ajazu. Al-ajazu ni apa? Tidak berdaya. Tidak berdaya. Hamba ni kalau dia boleh buat pun terbatas. Kita akan tengok nanti. Kemudian yang keempat ialah tada'fu, iaitu dia lemah. Da'ifun. Dia lemah. Jadi ada 4 sifat ini adalah merupakan sifat hamba. Jadi dalam proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak melahirkan sifat-sifat kehambaan ini bergantung kepada sifat Allah. Itu dia punya kunci dia. Jadi kekuatan kita di akhir zaman, kekuatan kita nak berhadapan dengan Al-Masih Dajjal, atau nak berhadapan dengan tentera Dajjal yang ada kekuatan, ada kekayaan, ada kekuasaan, yang boleh mengancam, yang boleh membawa makanan, yang boleh membawa bagai-bagai perkara. Maka sifat kita yang fakir, sifat kita yang hina, zullu, sifat kita yang ajazu, tak berdaya, sifat kita yang dhaif, maka macam mana sifat-sifat hamba tadi, 4 sifat tadi. Ada banyak sifat lagi, tapi 4 yang terhimpun padanya. Maknanya sifat-sifat hamba tu ada banyak, tapi ini 4 ni yang besar, yang terhimpun. Yang lain-lain semua terhimpun padanya. Maka bagaimana sifat-sifat hamba ini nak kita gantung, nak kita ikat dengan sifat Allah, sifat Rabb, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Balik. Yang pertama contohnya al-faqru. Jadi sebelum kita pergi kepada situ, maka proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita kena faham. Macam mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memproses, mendidik sahabat-sahabat dia dengan sifat hamba yang memang dah ada pada kita ini, kan? Untuk diikat dengan sifat ketuhanan tadi, sifat Rabb tadi, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sekali, sifat ini kita hendaklah memproses hati kita, perasaan kita, supaya bergantung kepada sifat ketuhanan. Maknanya hati kita bergantung pada sifat-sifat Allah tadi yang kita sebut tadi. Al-Ghani, Allah ni Al-Ghani, Allah ni maha kaya, Allah ni maha mulia. Al-Qudrah, Qudratu, Allah ni maha berkuasa, Allah ni maha kuat. Jadi kita nak sebut sini, sifat-sifat itu dalam hati kita bergantung pada sifat Allah. Bergantung pada sifat. Hati kita ni bergantung pada sifat tadi. Sama fizikal kita, amal fizikal kita, kita berpakaian dengan sifat hamba. Jadi fizikal kita membayangkan kehambaan kepada Allah. Hati bergantung dengan sifat-sifat Allah tadi. Kita tengok macam mana. Al-Faqru. Fakir. Apa maksud fakir? Fakir ni maknanya dia serba kekurangan. Dia memerlukan. Orang yang fakir maknanya dia memerlukan sesuatu. Tadaruk, dia memerlukan. Dia berendah diri dia. Maka al-faqru ini, maknanya kita ni fakir. Kenapa kita fakir? Sebab sebenarnya kita ni amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat memerlukan Allah. Kita hidup pada hari ni pun Allah bagi kita nyawa. Allah bagi kita pernafasan. Allah bagi kita makan. Allah bagi kita minum. Allah bagi kita sihat. Fakir, kita memerlukan. Fakru, kefakiran kita pada Al-Ghani, zat yang maha kaya. Jadi kita nak rasai kita ni fakir, aku ni fakir, memerlukan kepada Al-Ghani, memerlukan Allah yang maha kaya. Jadi kita kepada
Allah. Maka bergantunglah wahai hamba. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah yang terkaya dari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita maksudkan dengan sifat al-fakru tadi, kita ni fakir, maka untuk membina kekuatan kita, maka hati kita, fikiran kita nak kena bergantung dengan kekayaan Allah. Jangan kita berhajat sesuatu selain daripada Allah. Maknanya hati kita ni kalau hajat sesuatu, kalau perlukan sesuatu, kita perlukan wang, kita perlukan makanan, kita perlukan kesihatan, kita perlukan keamanan, kita perlukan keselamatan, kita perlukan kehidupan, apa saja. Keperluan-keperluan kita. Maka hajat tadi, hati kita, jangan kita letak kepada makhluk. Jangan letak kepada manusia. Jangan bergantung dengan manusia. Itu yang dimaksudkan tadi. Maka jangan berhajat kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dan fikiran mereka yang ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya berhajat kepada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Maka siapa-siapa yang berhajat kepada Allah, yang bergantung kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada kita segala-galanya. Malahan orang yang kita kata kaya tu pun Allah bagi kekayaan pada dia. Orang yang ada harta tu pun harta tu Allah bagi. Jadi maknanya nak sebut kat sini, hati kita ni gantung, ikat benar-benar kepada Allah yang Al-Ghani. Allah ni yang maha kaya, zat yang maha kaya. Maka janganlah berhajat kepada sesuatu selain daripada Allah. Ini proses dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memproses, mendidik sahabat-sahabat hati mereka, pemikiran mereka, supaya jangan bergantung kepada selain Allah. Bila kamu berhajatkan sesuatu, kamu perlukan sesuatu, kamu fakir, kamu perlukan sesuatu, maka kamu jangan minta dengan manusia. Maka nescaya kamu akan menjadi orang yang kaya dengan Allah. Bila kita minta sesuatu kepada yang maha kaya, zat yang maha kaya, Allah, maka kita akan menjadi kaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya yang sebenar, yang tidak bakal miskin. Orang yang kaya dengan Allah tidak akan miskin. Orang yang kaya dengan Allah tidak akan muflis. Maka kaya dengan Allah adalah merupakan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekayaannya. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini contohnya kita kaya dengan harta kita, kita bergantung dengan harta kita, kita tahu bahawa harta kita akan binasa. Harta kita akan binasa. Mungkin binasa sama ada dia hilang, dia terbakar, orang curi, ataupun kita mati, kita tak jumpa dia dah, habis. Maka kalau kita kaya, kita bergantung dengan harta kita, maka kita tahu harta akan binasa. Kalau kita kaya dengan banyak kebun, kita banyak tanah, kebun tanah kita akan binasa. Kalau kita kaya dengan apa-apa sahaja, macam-macam perkara yang menyebabkan orang rasa dia ni kaya, maka dia bergantung dengan kekayaan itu. Dia rasa kekayaan itulah, harta itulah, tanah itulah, kepandaian itulah, cerdik dia. Mungkin kekayaan dia daripada kepakaran dia. Maka segala yang ada itu akan binasa. Tetapi kalau kaya dengan Allah, maka kita akan kaya selama-lamanya. Kerana Allah maha kaya selama-lamanya. Sebab itulah, jadilah kamu orang yang kaya dengan Allah. Jadilah kamu orang yang kaya dengan Allah. Apa maksud kaya dengan Allah? Maknanya hati kita, perasaan kita, pemikiran kita bergantung kepada Allah. Hati kita bergantung pada Allah. Minta pada Allah. Hajat kepada Allah. Apa yang kita nak minta hajat pada Allah, kita tidak memerlukan selain Allah. Inilah hakikat ta'alluq billah, hakikat keterikatan dengan Allah, hakikat hubungan dengan Allah. Kalau kita minta kepada selain daripada Allah, maka Allah pasti murka dengan kita. Ini hakikat proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, memahamkan bahawa Allah ni maha kaya. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi walaupun miskin tak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Hamba tak pernah mengeluh. Bilal tak pernah mengeluh.
Kenapalah aku miskin ya Rasulullah? Kenapalah aku miskin ya Rasulullah? Kenapalah aku miskin? Sahabat-sahabat tak mengeluh. Kerana tarbiyah dia. Dia tidak bergantung dengan harta untuk kaya. Dia tidak bergantung dengan kepakaran untuk kaya. Banyak tanah untuk kaya. Dia tidak bergantung dengan dunia untuk kaya. Tetapi dia bergantung dengan Allah. Dia tidak minta dunia untuk kaya. Untuk dia memenuhi keperluan dia. Tetapi dia minta pada Allah. Ini benar pergantungan pada Allah. Ini proses tarbiyah yang perlu berjalan dalam hati kita. Sehingga pada ketika itu, keperluan-keperluan kita. Kita sifat hamba al-fakru. Kita ni fakir. Kita memerlukan. Maka kita proses diri kita untuk hanya bergantung pada Allah. Berharap pada Allah. Tidak meminta kepada manusia. Kan? Kita tolak berhajat bergantung kepada makhluk. Kita tidak berhajat kepada makhluk. Kita tidak berhajat, tidak bergantung dengan makhluk. Maka seseorang yang merasakan dirinya hamba, maka seorang hamba itu sifatnya fakir. Sifatnya al-fakru, fakir, memerlukan. Maka apabila dia memerlukan, maka dia akan ikat diri dengan al-ghani, sifat Allah yang maha kaya. Sifat Allah yang maha kaya. Maka di situlah akan lahir ketenangan dan kekuatan. Maka apabila kita memahami akan hakikat ini, maka kita zahirlah kefakiran kita itu, di hadapan Allah. Sebab tu, contohnya nak sebut kat sini, dalam berdoa. Contoh dalam berdoa. Kita nak sebut al-fakru ini maknanya berdoa. Contohnya berdoa. Maka hari ini kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Sedangkan Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah maha mengetahui. Sebelum kita angkat tangan tu Allah dah tahu dah apa kita nak cakap. Tapi kita kena cakap. Kenapa cakap juga? Malahan Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan dah. Allah dah buat keputusan dah. Dia nak bagi ke tak bagi? Nak terima ke doa kita ataupun dia nak tolak doa kita? Itu Allah dah tentukan dah. Maknanya kita sebelum angkat tangan nak berdoa kepada Allah, nak minta, ya Allah aku sakit, ya Allah nak sembuhkan, ya Allah anak aku hilang, ya Allah. Allah dah tahu dah perkara tu. Tapi kenapa kita berdoa? Dan kenapa Allah perintah kita berdoa? Sedangkan sebelum doa tu Allah dah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Malahan Allah dah tetapkan dengan iradah dia, dengan kehendaknya. Allah yang maha mengetahui dan maha menghendaki. Kita kata, ya Allah, aku tak nak sakit. Tapi Allah dah tetapkan kita sakit. Kita doa. 10 tahun sakit. Allah tetapkan kita sakit. Kita doa, Allah tolak. Allah tak terima doa kita. Allah tetapkan. Dia nak suruh kita berdoa juga. Tapi perintah. Dia suruh kita berdoa. Berdoa. Jadi kenapa kita berdoa? Sedangkan Allah SWT dah tahu dah apa yang kita nak minta. Dan kenapa kita berdoa? Ya Allah, macam biasa, ya Allah. Doa hari ni, kita doa dah 10 tahun dah, nak minta supaya sembuh penyakit. Ya Allah, macam biasa, ya Allah, macam aku doa semalam. Maksudnya Allah dah tahu dah. Sebelum kita doa dah, Allah dah tahu. Dia maha mengetahui. Maka kenapa kita berdoa? Dan kita berdoa. Dan kita berdoa sungguh-sungguh, menangis-nangis. Maka apakah gunanya berdoa? Hakikat doa itu ialah izharul fakhri. Iaitu sebenarnya kita nak menampakkan, kita nak menzahirkan bahawa kita amat-amat perlu kepada Allah. Kita ni sebenarnya amat perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta. Allah mengetahui dah apa yang kita nak. Allah tahu. Kita nak minta duit, kita nak minta gaji, kita nak minta kesihatan, kita nak minta nikah, kahwin, orang yang muda-muda nak minta kahwin, nak minta kekayaan, nak minta semua. Kita minta, Allah tahu. Tapi kenapa Allah perintah berdoa? Malahan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lemah dalam berdoa, yang tak nak berdoa, doa sikit je, tak nak doa banyak-banyak, tak nak doa panjang-panjang, tak nak doa berterusan, sungguh-sungguh menangis-menangis, maka dia orang paling lemah. Orang yang paling lemah di kalangan kamu ialah orang yang paling kurang berdoa. Kenapa Rasulullah perintah kita berdoa? Sedangkan Allah dah tahu apa yang kita nak. Maka sebenarnya hakikat doa itu ialah kita nak menzahirkan izharul fakri, menzahirkan bahawa kita ini hamba, kita ini memerlukan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku perlukan sekian-sekian, ya Allah, tolonglah ya Allah, menangis kita minta.
Tak dapat lagi. Besok kita doa lagi. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung, Ya Allah. Engkau yang Maha Mulia, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Allah tahu. Tapi Allah SWT memerintahkan kita berdoa. Hakikat dia, Allah nak melihat kita ni benar-benar ingin menjadi hamba dia. Bukan hamba dunia. Kita tak minta pada dunia. Kita tak minta pada manusia. Kita minta pada Allah. Ini hakikat al-fakru, seorang hamba yang fakir, yang memerlukan, kemudian dia berdoa, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, menunjukkan keinginan dia, hajat dia, dan kemudian Allah pun makbulkan. Maka kita pun seronok, kita pun syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Kita pun buat sujud syukur. Kita buat kenduri, sembelih lembu, sembelih kambing. Kenapa? Gembira doa kita disambut. Doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah SWT dia boleh terima doa kita, dia makbulkan. Ada masanya dia tangguh, ada masanya dia tukar yang lain. Ada masanya dia bagi yang lain, kita minta lain, dia bagi yang lain. Kita minta apa yang kita nak, tapi Allah bagi apa yang kita perlukan. Jadi Allah Maha mengetahui. Allah lebih bijaksana daripada kita. Maka Allah yang Maha bijaksana. Sebab itulah sebenarnya, kalau sebenarnya hakikatnya hamba ni tak perlu berdoa pun. Kenapa tak perlu berdoa? Sebab Allah dah tahu dah keperluan kita. Tetapi Allah perintahkan kita berdoa. Allah perintahkan kita malahan doa itu sebahagian daripada ikhtiar. Doa itu sebahagian daripada ikhtiar, daripada usaha. Doa itu sebahagian daripada senjata. Apa kata Rasul SAW? Ad-du'a, dia kata apa? Kepala kepada ibadah. Ad-du'a silahul mu'min, senjata kepada orang yang beriman. Maka kenapa kita kena berdoa? Sebenarnya kita nak menzahirkan izharul fakru ataupun fakri, kita nak menzahirkan kefakiran kita. Kita perlu pada Allah, kita perlu pada Allah. Sebab tu jangan main-main doa. Doa tak boleh main-main. Doa tak boleh kita kata lebih kurang aja. Doa kena sungguh-sungguh. Sebab tu ibadah dalam hati. Hati bergantung kepada Allah. Inilah yang ditarbiah oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Bayangkan, di hadapan sahabat, berhadapan dengan tentera Rom, berhadapan dengan tentera Farsi, berhadapan dengan tuan dia. Dia hamba, dia berhadapan dengan tuan dia. Yang boleh bunuh dia, yang boleh pukul dia, yang boleh mencederakan dia. Tetapi dia merasakan pergantungan pada Allah. Tuan dia tak takut dengan tuan dia. Sebab dia tahu rezeki, nyawa, kesakitan, kesihatan, keamanan, ketakutan, ancaman, semua daripada Allah. Aku fakir, aku hamba. Allah yang bagi semua. Sebab itu dia tetap boleh hidup. Walaupun dia hamba, dia boleh hidup dengan tenang, dengan sabar. Ini adalah tarbiyah Rasulullah SAW. Bayangkan, orang yang hatinya bergantung dengan kekayaan Allah. Maka datang Dajjal. Datang tentera Dajjal. Datang ancaman. Datang kemiskinan. Datang ketakutan. Maka pada ketika itu dia merasakan segala kekayaan, segala kemewahan, segala apa yang ada di dunia ini adalah hak Allah. Allah beri kepada seseorang untuk tengok syukur tak dia. Allah tarik daripada seseorang untuk melihat sabar tak dia. Maka ini madrasah tarbiyah berjalan. Maka sifat al-fakru digantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita, ataupun Allah SWT tolak doa kita, maka itu adalah perkara yang kedua. Perkara yang belakang. Perkara yang pertama ketika berdoa, bahawa kita nak menzahirkan bahawa kita ini hamba Allah. Yang ada sifat al-fakru. Kita ni fakir. Kita ni memerlukan Allah. Dan Allah zat yang maha kaya. Kekayaan Allah, kita dah bincang dah siri yang lepas. Kekayaan Allah tidak akan berkurang. Kekayaan Allah tidak akan tersentuh, terkesan dengan semua doa-doa kita. Kita tahu Allah maha kaya. Tetapi hari ini, bagaimana manusia telah meletakkan pergantungan dia kepada manusia. Kadang-kadang kita letakkan pergantungan kita pada bos. Sampai bos kita suruh buat apa pun, walaupun maksiat, kita buat. Kenapa? Sebab kita ingat rezeki itu daripada dia.
Gaji tu dia yang bagi. Duit tu dia yang bagi. Kita kena dengar. Taat pada dia. Walaupun berlawan dengan Allah yang maha kaya. Ini kehidupan kita hari ini. Sampaikan kita berniaga. Kita ingat kitalah yang dapat untung. Syarikat kita yang pandai. Strategi kita yang hebat. Kita terlupa. Untung tu. Kekayaan yang ada itu daripada yang maha kaya. Allah yang bagi. Kita terlupa. Ini tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak tengok di sini, kan, apabila seseorang itu merasa dia seorang yang al-faqru, dia fakir. Memang kita fakir, tuan-tuan. Saya nak sebut kat tuan-tuan, puan-puan sekalian. Marilah kita sedar. Marilah kita rasa sungguh-sungguh dalam lubuk hati kita. Apa yang ada pada kita ni, tidak ada satu pun milik kita. Hatta nyawa kita pun bukan milik kita. Apa bukti nyawa kita bukan milik kita? Kita tak nak mati. Tapi bila sampai waktu mati, kita tak boleh tahan walaupun satu saat. Kita tak boleh nak cepatkan walaupun satu saat. Nyawa pun Allah punya. Kesihatan pun Allah punya. Allah bagi kita sihat. Ada orang Allah bagi sakit. Ada orang tak nak sakit tapi sakit. Ada orang nak sihat tapi sakit. Ada orang nak sakit, sihat. Allah punya. Anak-anak Allah punya. Keluarga Allah punya. Semuanya Allah bagi pada kita. Termasuk rumah yang kita tinggal. Jawatan yang kita ada. Kerja yang kita ada. Kawan-kawan yang ada sekeliling kita. Semua itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ini maha kaya. Tetapi kita terlupa akan sifat itu. Kerana kita tidak melalui proses madrasah tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita terasa kitalah tuan punya diri kita. Sehingga kita sanggup melakukan maksiat dengan nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita nikmat mata, mata guna maksiat. Allah bagi nikmat lidah, lidah guna maksiat. Allah bagi nikmat duit, duit kita beli benda yang haram. Allah bagi kita pekerjaan, ada kekuasaan, ada kita kata authority, guna authority kekuasaan tu untuk rasuah. Kenapa? Sebab kita rasa kerja tu kita punya. Kita rasa diri kita punya. Anak kita punya. Kita rasa semua kita punya. Sedangkan hakikatnya, kita hanyalah seorang hamba yang fakir. Fakir maknanya tak ada apa-apa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat. Sebab tu tarbiyah, berada dalam madrasah tarbiyah Rasulullah SAW ini akan menyebabkan seseorang itu, dia merasai akan kekayaan Allah. Dia merasai akan kefakiran dia. Sehingga pada masa itulah, dia akan merasakan bahawa dia sangat-sangat memerlukan Allah. Kita kena rasa bahawa kita perlu Allah, tuan-tuan. Jauhnya kita daripada Allah. Sebab itulah kita sebut di sini, semakin kita banyak berdoa, maka kita nak menzahirkan sifat fakir kita di hadapan Allah. Sebab tu doa, jangan doa dalam keadaan takbur. Apa doa dalam keadaan takbur? Kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dalam keadaan kita rasa kita punya, dalam keadaan kita rasa kita besar, kita tinggi. Tidak ada tawaduk, tidak ada rendah diri ketika kita berdoa. Maka seperti seorang fakir, kita melihat orang yang tidak ada harta, tidak ada apa-apa di depan kita, orang fakir miskin, datang minta pada kita duit, minta pada kita makanan. Tolonglah tuan, saya dah tak makan 3 hari, perut saya dia lapar sangat, sakit perut saya ni. Saya hanya minum air pipe sahaja. Tolonglah tuan, bagilah saya sesuap nasi. Minta pada kita, minta sungguh-sungguh, menangis. Kita melihat fakir minta pada kita, kata tak makan, dah 3 hari tak makan. Kita makan berlebih-lebih sampai buang-buang. Kita tak sampai hati, kita pun bagilah duit kat dia. Nah, ambil lah ni, RM10 pergi beli makanan. Makanlah. Kita pun nak belanja dia makan. Tetapi dia minta dengan perasaan rendah diri. Dia minta dengan perasaan fakir. Kita dengan Allah, kita minta dengan perasaan fakir tak? Kita minta dengan perasaan rendah diri tak? Perasaan memerlukan tak? Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang perlu ditarbiyah. Perlu dididik dalam jiwa kita. Sehingga akhirnya kita boleh merasai yang maha kaya Allah, yang maha fakir kita. Maka ketika itulah, ketika kita berdoa, semakin kita berdoa, semakin kita memperlihatkan, menzahirkan perasaan fakir kita kepada Allah, dan semakin Allah sayang pada kita.
Bila kita boleh menzahirkan perasaan fakir tadi, Allah sayang pada kita. Sebab Allah SWT melihat hamba-Nya, mengagungkan dia, membesarkan dia, menjadikan dia sebagai Tuhan yang sebenar. Bukan mempersekutukan diri dia. Dia rasa dia kaya, mempersekutukan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, sifat hamba itu az-zullu. Zullu ni hina. Kita ni hina, tuan-tuan. Kita ni hina. Apa maksud hina? Maka orang yang hina ini, dia akan ikat diri dia. Bergantung kepada sifat Allah Al-Izzu. Ataupun Allah ni yang maha mulia. Allah yang maha mulia. Hari ini kita melihat manusia mulia. Kenapa dia mulia? Oh, sebab dia keturunan. Keturunan orang yang mulia-mulia. Orang yang baik-baik. Keturunan raja, keturunan sultan. Ni kalau keturunan raja, sultan ni dia mulia. Pasti mulia. Belum tahu, tuan-tuan. Oh, dia keturunan bangsawan. Ini keturunan dulu. Orang tua-tua dia, orang soleh-soleh. Pasti soleh. Tak semestinya. Kita melihat manusia mulia. Kita melihat manusia hebat. Maka begitulah. Sesiapa yang melihat makhluk hebat, tinggi dan mulia, maka datanglah Al-Masih Dajjal. Datanglah tentera-tentera Dajjal. Maka kita akan menjadi hina kepada makhluk yang hina. Tetapi apabila kita telah merasai kemuliaan Allah, Allah inilah yang maha mulia. Allah inilah yang maha mulia. Berbanding dengan makhluk lain, inilah maha mulia. Zat yang maha mulia. Al-Aziz yang maha mulia. Maka ketika datang Al-Masih Dajjal sebagai pemimpin. Al-Masih Dajjal dia akan datang sebagai pemimpin. Dia akan datang sebagai orang besar. Dia akan datang sebagai orang yang paling baik. Orang yang suka tolong orang. Bagi orang makan, bagi orang minum. Orang yang akan datang membantu manusia. Ini Dajjal, dia akan datang macam itu. Semua orang akan sanjung dia. Semua manusia akan memuliakan dia. Illa kecuali yang beriman. Semua manusia akan memuliakan Al-Masih Dajjal. Raja, pemimpin dunia akan datang. Maka pada ketika itu, sekiranya kita memuliakan makhluk, hati kita memuliakan makhluk tidak boleh terikat dengan kemuliaan Al-Aziz, iaitu Zat yang maha mulia, Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tertipu dengan Al-Masih Dajjal. Kita akan terpengaruh dengan Al-Masih Dajjal. Maka Dajjal akan datang dengan membawa kemuliaan diri dia. Manusia sanjung dia. Nampak hebat. Nampak tinggi. Maka orang yang beriman, yang merasakan dirinya hamba dan bersifat az-zullu, iaitu bersifat hina, maka dia akan merasai bahawa sebenarnya yang mulia itu hanya Allah. Yang mulia ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, bergantunglah, bersandarlah engkau dengan kemuliaan Allah. Bersandarlah kita dengan kemuliaan Allah. Bergantunglah kita dengan kemuliaan Allah. Jangan bergantung bersandar dengan kemuliaan makhluk. Dan kecilkanlah pada pandangan kamu selain daripada Allah itu. Maknanya selain daripada Allah itu semuanya makhluk, semuanya hina, semuanya kecil, tidak ada apa-apa. Melainkan yang Allah muliakan orang tersebut. Orang yang Allah muliakan, baru dia ada kemuliaan. Kalau orang tu Allah hina dia, Allah biarkan dia, maka dia adalah orang yang hina. Walaupun bangsawan, sultan, raja dunia, pemimpin dunia, nampak macam hebat, tetapi Allah hina dia. Maka selain daripada Allah, mereka yang duduk dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pandang kecil, rendah dan remeh. Selain daripada Allah. Dan janganlah engkau mencari kemuliaan pada selain daripada Allah. Sebab itu bagi kita yang nak duduk di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan cari kemuliaan kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Jangan kita cari kemuliaan dengan harta. Kita rasa kita banyak harta, duit kita berbilion, maka pada ketika itu kita rasa kita mulia. Jangan kita cari
kemuliaan dengan kedudukan. Kita rasa kita ada pangkat tinggi. Kita ada jawatan tinggi. Kita ada gelaran Datuk Tan Sri, Datuk Sri Tun. Kita ada gelaran Doktor, PhD. Kita ada gelaran Mahaguru. Kita ada gelaran Al-Ustaz. Kita ada gelaran Pakar. Kita ada gelaran-gelaran yang diberi manusia. Maka jangan cari kemuliaan dengan kedudukan. Jangan cari kemuliaan dengan sesuatu selain Allah. Maka jadilah kamu orang yang mulia dengan Allah. Jadilah kamu orang yang mulia dengan Allah. Orang yang mulia dengan harta. Sesiapa yang mulia dengan harta, dia rasa dia mulia sebab dia harta banyak. Dia harta banyak, dia mulia. Maka ketahuilah harta akan habis. Orang yang merasa mulia dengan pujian manusia, orang puji dia, terkenal. Orang puji dia, glamour. Ketahuilah bahawa manusia akan mati, akan binasa. Orang yang merasa kemuliaan dengan sebab jawatan dia. Dia rasa dia mulia sebab jawatan dia. Dia rasa mulia sebab keturunan dia. Aku Perdana Menteri. Aku menteri. Aku pemimpin, aku penguasa, aku sultan, aku raja. Maka bila kita merasa mulia sebab raja, menteri, sebab kekuasaan kita, sebab pangkat kita, maka ketahuilah semua itu akan habis, mati. Semua itu akan habis, maka kemuliaan itu akan habis. Maka jadilah kamu orang yang mulia dengan Allah, mulia bersama Allah. Apa maksud mulia bersama Allah ni tuan-tuan? Ini kita nak tarbiyah diri kita. Di akhir zaman ni, orang yang mencari kemuliaan dunia, nak mulia bersama harta, mulia bersama nama, mulia bersama Dajjal, mulia bersama pemimpin, mulia bersama pangkat, jusa A, B, C. Kalau kerajaan dah dapat jusa, tak boleh lepas. Kan? Walaupun terpaksa menggadaikan agama. Merasa mulia dengan pangkat jawatan. Merasa mulia dengan kepimpinan. Merasa mulia dengan bangsa. Merasa mulia dengan keturunan. Merasa mulia dengan harta, kecantikan, segala yang ada di dunia ini. Maka semua itu akan habis. Maka marilah kita bersandar, bergantung kemuliaan bersama Allah. Apa maksud kita mengambil kemuliaan bersama Allah? Maka maknanya kita mengambil nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Bukan nilai dunia. Mulia bersama Allah. Maksudnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nilaikan sebagai mulia? Contohnya Allah muliakan orang yang beriman. Maka iman itu adalah kemuliaan. Orang yang ada iman, walaupun miskin, walaupun papa kedana, walaupun tidak keturunan yang hebat, tapi mulia di sisi Allah daripada orang yang kafir. Orang yang ada Islam, walaupun nampak dia miskin, tak ada duit, tak ada kerja, tapi dia Muslim, Muslim yang taat kepada Allah, maka Islam adalah kemuliaan pada dia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam lebih mulia daripada yang lain, lebih tinggi daripada yang lain. Mulia bersama takwa. Ada orang Allah SWT memberikan takwa pada dia. Dia seorang yang bertakwa, yang memelihara diri daripada dosa, memelihara diri dia daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan kemuliaan dengan sebab takwa yang ada pada dia. Maka itulah kemuliaan bersama Allah. Ada orang yang ada akhlak yang baik, kemuliaan bersama akhlak yang baik dengan sifat-sifat ikhlas, sifat-sifat tawaduk, sifat-sifat wara', sifat-sifat taat kepada perintah Allah, sifat-sifat menjauhi segala yang Allah larang. Maka barulah seseorang itu mulia. Mulia dengan bersama Allah. Allah muliakan sesuatu, maka dia bersama dengan kemuliaan Allah. Tapi hari ini berbeza. Kan? Seorang yang kuat ibadah, yang akhlak yang baik, seorang yang soleh, yang bertakwa, dipandang hina berbanding dengan orang kaya, yang pandai cakap, orang pemimpin, yang pandai bercakap. Orang ni tak pandai bercakap, tetapi bila bercakap benar. Dia menjaga warak dia, takwa dia. Dipandang mulia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, hari ini ramai manusia yang hina di hadapan kita. Ramai manusia yang hina
walaupun dia ada harta yang melimpah-limpah, walaupun dia ada jawatan yang tinggi, walaupun dia ada keturunan yang baik-baik, hebat-hebat, walaupun dia ada kekuasaan, walaupun dia ada glamour, tetapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana dia bergantung dengan dunia untuk mulia. Dia bergantung dengan dunia untuk mulia. Sedangkan Allah gambarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Di sinilah tuan-tuan kita nak melihat bagaimana sifat seseorang itu yang orang-orang kita hamba tadi, dia bersifat zullu, dia hina. Maka kehinaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kita nak ikat dengan kemuliaan sifat Allah. Allah yang maha mulia. Kemuliaan Allah tak perlukan orang sanjung dia. Tak perlu. Tak perlu orang sanjung dia. Dia memang dah maha mulia dah. Seluruh dunia, seluruh zaman manusia, hatinya seperti Abu Jahal, tak mau beriman dengan Allah, tak mau beribadah pada Allah, tak mau menyanjung Allah, memuliakan Allah. Allah tetap mulia. Tetapi kemuliaan manusia, kemuliaan dunia ini, dia bergantung kepada orang puji dia, orang angkat dia. Seorang sultan mulia, kenapa? Kerana orang kata dia sultan. Orang letakkan kedudukan dia sebagai pemimpin tinggi, mulialah dia. Tetapi di sisi Allah belum tahu. Tapi kalau dia ada takwa, jadi iman, jadi Islam, maka dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Bukan sebab sultan dia, tetapi sebab ketakwaan dia. Jadi ini digambarkan di sini bagaimana kita kena faham tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama melihat apabila seseorang faham hakikat dia adalah hamba, hamba ni hina dan yang maha mulia ialah Allah, maka datang Dajjal. Sebab Dajjal akan datang nanti. Dia akan datang sebagai orang yang paling kaya, orang yang paling hebat, orang paling baik. Orang yang buat macam-macam tolong orang, tetapi rupa-rupanya dia mensyirikkan Allah. Kita melihat dia akan melakukan perkara-perkara yang menunjukkan bahawa dia ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab itulah kita tidak akan tertipu. Maka lahirkanlah engkau dengan sifat kehinaan di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita kena rendah diri. Bahawa engkau tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu latihan kita untuk membina sifat kemuliaan bersama Allah ini, hendaklah kita melatih diri kita supaya merendah diri di hadapan Allah. Tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada makhluk Allah. Terutamanya makhluk Allah yang diberikan kemuliaan. Tengok dia ada takwa, tengok dia ada sesuatu barakah pada dia, rahmat, hidayah Allah bagi kat dia, kekuatan akhlak. Maka kita kena tawaduk dengan, terutamanya dengan makhluk Allah yang begitu. Makhluk lain pun kena tawaduk juga, kena rendah diri juga. Sebab itu makhluk Allah. Baik. Maka salah satu tanda tawaduk ini, kita tidak kritik qada dan qadar Allah. Kita tak kritik. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita miskin, Allah bagi kita susah, Allah bagi kita sesuatu yang kita tak mau, ataupun kita rasa susah, maka kita tak kritik Allah. Ya Allah, kenapalah aku ni miskin, ya Allah. Sebab kita rendah diri pada Allah. Maka hati itu akan tenang. Sebab dia tahu Allah bagi dia susah, bukan sebab Allah tak sayang dia. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasul SAW? Kata Allah, siapa-siapa manusia yang diberikan apa yang dia minta. Kita minta dapat. Kita minta dapat. Kita doa mustajab. Kita doa makbul. Kita minta dapat nikmat tu. Tetapi dia berada dalam keadaan maksiat. Allah bagi kita kebaikan. Bagi. Duit kaya. Harta makin bertambah. Kepimpinan makin terkenal. Makin hebat. Tetapi kita berada dalam maksiat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa mereka yang mendapat apa yang Allah bagi, Allah minta. Yang dia minta dapat apa yang Allah kabulkan, apa yang dia minta, yang dia doa tadi,
tetapi dia berada dalam maksiat, sentiasa bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah al-istidraj, itulah azab. Al-istidraj ni apa? Istidrajnya ialah Allah SWT melanjurkan, melengahkan azab kepada dia. Allah bagi nikmat, dia buat maksiat. Allah bagi nikmat, dia buat mungkar. Allah kabulkan doa dia, dia lawan Allah. Kabul doa, dia lawan Allah. Dia kabul doa, lawan Allah lagi. Allah bagi. Maka kata Rasul, siapa-siapa yang diberi nikmat, doanya mustajab, dia kabulkan doa, tetapi dia terus bermaksiat, tidak bertaubat kepada Allah, bermaksiat, maka ketahuilah itulah istidraj, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasul ni? Maknanya jangan kita sedih kalau kita minta tak dapat. Kita minta tak dapat, sakit tak sembuh-sembuh, miskin tak kaya-kaya. Ada je masalah, ada je kesusahan, ketahuilah sesungguhnya itu bukan tanda Allah tak sayang kita, tapi itu tanda Allah nak pelihara kita daripada istidraj. Allah nak pelihara kita daripada maksiat dan mungkar. Sebab kita masih lagi minta, makin minta. Kita tidak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah orang-orang yang tawaduk, orang yang rendah diri kepada Allah, dia tidak akan kritik qada qadar Allah. Dia tak akan komen, ya Allah, kenapalah begini, kenapalah begitu. Dia tak akan komen. Kenapa? Sebab dia tahu dia ni hina Allah yang mulia. Kita tidak akan memilih ke atas Allah. Kita ada pilihan. Kita buat istikharah. Nak minta yang ni, nak minta A, B, C, Allah bagi D, E, F. Kita minta A, B, C, Allah bagi D, E, F. Allah bagi benda yang kita tak nak. Kita pilih yang ini, Allah bagi yang tu. Kita nak pilih dapat yang ini, Allah bagi yang lain daripada pilihan kita. Maka orang yang tawaduk, dia akan reda dengan ketetapan Allah. Dia reda, dia boleh reda. Baru dia boleh reda. Dia boleh tenang. Dia boleh sabar. Sebab apa? Dia tahu. Aku ni tak ada Allah yang maha mulia. Maka dia boleh pujuk hati dia. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, aku reda. Kalau inilah qada dan qadar engkau, ketetapan engkau, ya Allah, aku reda. Bukan maknanya kita tak boleh berusaha. Kita kena berusaha. Untuk dapat yang kita nak tu, kita tahu katakanlah A ni baik, bagus. Kita kena berusaha. Allah perintah kita berusaha. Allah perintah kita doa, minta sungguh-sungguh. Usaha kuat-kuat. Tapi Allah tak bagi. Bukan Allah tak nak bagi. Allah nak tangguh. Allah nak bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Maka ketika itu, seseorang yang tawaduk, maka dia tidak akan memilih ke atas Allah. Dia tak pilih. Tapi dia biar, ya Allah, aku tahu engkau maha mengetahui. Maka sesungguhnya aku reda. Ya Allah, aku reda dengan ketetapan Allah. Walaupun hajat yang dia nak minta tu bukan yang dapat yang lain. Ataupun tak dapat. Inilah sebahagian daripada at-tawaduk. Sikap, sifat yang Allah sayang. Hambanya yang dia beri apa sahaja, dia boleh sabar, dia boleh reda, dia boleh syukur. Maka hamba itu hamba yang tawaduk pada Allah. Ini hamba yang Allah sayang. Radhiyallahu anhu. Allah reda pada dia. Ini madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat-sahabat dulu ada yang miskin. Dia tak keluh kesah, dia miskin. Ada yang sakit, dia tak keluh kesah sakit. Kenapa? Tawaduk. Salah satu sifat tawaduk. Maka sebab itulah dia tidak memilih. Dia tidak menampakkan sifat dia untuk memilih kepada Allah. Contohnya dia doa, ya Allah, jadikanlah aku kaya. Dia minta Allah, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah. Nak kaya je. Maka ini tanda takabur. Bila kita merasakan kekayaan itu terbaik bagi kita. Bila kita rasa kekayaan itu terbaik bagi kita, maka itu tanda takabur baginya. Maka semestinya doa itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ajar kita macam mana? Dalam hal dunia. Dalam hal-hal duniawi. Mohon yang terbaik bagi kita. Contohnya, ya Allah, berikanlah aku kekayaan.
berilah aku kekayaan menurut apa yang kau pandang baik kepadaku, ya Allah. Contoh doa. Nak minta kaya. Tapi jangan minta kita kata kaya tu kita nak. Itulah dia. Lain tak nak. Tu je kita nak. Ya Allah, aku nak kahwin dengan si A. Dia je ya Allah, tak nak orang lain. Ya Allah, aku nak kahwin dengan si A. Sekiranya baik bagiku, agamaku, akhiratku, maka kau perkenankanlah ya Allah. Sekiranya tidak baik bagiku, agamaku, akhiratku, maka kau jauhkanlah aku daripada si A. Dia kena minta macam tu. Untuk duniawi, benda yang duniawi kita kena minta macam itu. Itu adab orang yang tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak tahu, mungkin yang kita minta tu tak bagus bagi kita. Kita tak tahu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah Maha kaya, dia Maha mulia. Maka Rasul mengajar kepada kita, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk aku. Menurut apa yang terbaik padamu, ya Allah. Minta benda yang terbaik untuk kita. Sebab tu bila ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan, ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan dunia. Maka Allah ajar, jangan minta dunia je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkanlah aku daripada neraka-Mu. Jadi maknanya Allah ajar kita apa? Melalui ayat ini, Allah ajar kita kalau minta benda dunia, jangan minta kita kata itulah dia. Kalau minta akhirat lain. Kalau minta redha Allah lain. Kalau kita minta contohnya kita minta takwa. Contohnya kita minta redha dia kan. Macam kita baca doa dekat bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Macam tu kan. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta, ya Allah, berikanlah aku keredaan-Mu. Berikanlah aku syurga-Mu. Kita minta kan. Itu akhirat tak apa. Itu memang Allah perintah kita. Yang itu tak payah nak sebut. Ya Allah, berilahkan aku keredaan-Mu. Sekiranya keredaan tu bagus untuk aku. Tak payah cakap macam itu. Sebab redha memang dah bagus. Memang Allah dah bagi untuk akhirat. Sebab tu Allah firman dalam Quran, wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Keredaan Allah tu yang paling besar. Itulah merupakan kejayaan yang paling agung. Jadi, minta redha Allah ni tak perlulah kata sekiranya terbaik bagi aku. Tak payahlah. Itu memang Allah dah ajar kita macam itu. Tapi kita nak minta dunia. Nak minta dunia. Bila kita minta kesihatan. Baik tak kesihatan? Baik kesihatan. Tapi rupa-rupanya sakit tu lebih baik daripada sihat. Allah bagi kita sakit. Kita ingat sakit tu tak baik. Rupanya sakit itulah yang menyebabkan kita lebih kuat iman kita. Lebih kuat takwa kita. Lebih kuat ihsan kita. Dengan sakit tu kita boleh khusyuk. Oleh kerana kita sakit, sembahyang kita lebih khusyuk daripada kita tak sakit. Oleh kerana kita sakit, kita boleh ikhlas sedekah daripada kita tak sakit. Kalau kita tak sakit, kita tak ikhlas. Kalau tak sakit, tak khusyuk sembahyang. Allahu Akbar, tak khusyuk. Sebab kita penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan. Kita tak boleh nak ingat Allah. Tapi bila sakit, rupanya sakit tu mungkin tak sihat. Tapi Allah nak bagi ikhlas. Allah nak bagi iman. Allah nak bagi taqwa. Allah nak bagi muhasabah. Maka itu lebih baik daripada sihat. Sebab tu kita nak kena rasa di sini. Apabila kita minta dunia, kita kena minta sekiranya benda terbaik bagi kita. Ini adab orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tawaduk kepada Allah ini, datang Dajjal kepada dia. Maka Dajjal menawarkan berbagai-bagai perkara. Menipu manusia. Dia bagi makanan, dia bagi kesihatan. Mula-mula dia bagi kebaikan dah. Lepas tu, tak nak terima, dia akan ancam dengan peperangan. Dia akan ancam dengan penangkapan. Dia akan ancam dengan penyiksaan. Dia akan ancam nyawa. Itu Dajjal. Maka masa datang baik, kita tengok nak ambil dan ambil. Nak ambil dan ambil. Ini macam Dajjal. Tapi nak ambil. Maka kita minta ke Allah. Ya Allah, sekiranya perkara yang ditawarkan ini adalah perangkap-perangkap Al-Masih Dajjal. Perangkap sistem Dajjal. Perangkap sistem yang akan membawa aku jauh daripada-Mu. Ya Allah. Maka kau jauhkanlah aku daripada dunia yang dibuka pada aku ini. Minta macam gitu.
Orang yang tawaduk pada Allah, dia tidak akan tertipu dengan tipu daya dunia. Kenapa? Dia serahkan diri dia, kehidupan dia kepada Allah SWT. Inilah madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini bergantung dengan dunia, bergantung dengan kesihatan, kekayaan, bergantung dengan harta. Kita ingat itu yang terbaik. Rupanya bukan terbaik. Terbaik apa yang Allah beri pada kita. Yang kita ada pada hari ini, itulah yang terbaik. Sebab tu kita sentiasa bersyukur pada Allah. Sentiasa kita sabar dan redha pada Allah. Kenapa? Kerana itulah yang terbaik. Ini tawaduk, orang yang rendah diri kepada Allah, yang merendah diri kepada Allah. Maka di sinilah kita melihat tawaduk juga, kita tidak akan memandang remeh kepada para muhibbin. Kita tidak memandang remeh kepada orang-orang yang sayang Allah, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah, juga kepada makhluk yang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang amat tawaduk. Kepala pemimpin kepada at-tawaduk. Sebab tu bila Rasul dituduh dengan tuduhan gila, tukang sihir, tuduh macam-macam, Rasulullah tak jawab. Tawaduknya Rasulullah tak jawab. Kalau kita ni, orang cela kita jawab, aku ni lebih pandai daripada engkau lah. Aku ni hebat daripada engkau lah. Aku ni keturunan Rasulullah lah. Aku ni keturunan orang baik-baik lah. Contoh. Kita akan jawab. Rasulullah tak jawab. Rasulullah, orang tuduh dia gila apa, dia tak jawab. Satu pun tak jawab. Sebab tawaduk dia. Tapi Allah yang jelaskan pada dia. Allah yang jelas dalam Quran, sesungguhnya Muhammad itu bukan orang gila. Muhammad itu bukan tukang sihir. Muhammad itu Rasulullah. Allah yang jelaskan. Ini tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, al-ajzu. Sikap ataupun sifat hamba, iaitu dia tidak berdaya. Dia lemah. Kalau kita boleh buat pun sesuatu, maka kita terbatas. Kita hebat macam mana pun, terbatas kekuatan kita. Kita tak berdaya. Tak boleh nak capai apa yang sepatutnya kita capai. Maka kita tak bergantung dengan apa? Jangan bergantung dengan kepandaian kita. Jangan bergantung dengan kehebatan pasukan kita. Jangan bergantung dengan kekuatan harta kita. Bergantunglah kepada Al-Qudratu, sifat Allah yang maha berkuasa. Bergantunglah kau kepada kekuasaan Allah. Bergantunglah kamu kepada kekuasaan Allah. Ada orang yang berkuasa sebab kedudukannya, kejagohannya. Ada orang berkuasa sebab kedudukan dia, pangkat dia. Sebab keturunan dia. Dia jadi raja, jadi sultan sebab keturunan dia. Dia rasa dia berkuasa sebab dia keturunan dia. Orang lain tak layak. Kejagohan dia, kehebatan dia. Maka bagi seorang yang beriman, lahirkanlah sifat-sifat kehambaan. Iaitu sifat-sifat al-ajzu, ketidakberdayaan. Dengan kita tidak meminta riasah, iaitu tidak meminta kepimpinan. Jadi salah satu daripada orang yang merasakan bahawa dia ni al-ajzu, sifat hamba, dan dia bergantung kepada kekuasaan Allah, maka dia tak berebut-rebut nak jadi pemimpin. Dia tidak meminta kepada riasah. Dia tidak meminta kepada kepimpinan, kekuasaan. Dia tidak minta untuk jadi ketua, untuk jadi imam. Kenapa? Kerana dia rasa dalam hati dia, dia adalah seorang yang al-ajzu, seorang yang terbatas. Maka tawaduk dia tadi, dia akan mengutamakan orang yang lebih baik daripada dia. Maka orang yang merasakan dirinya al-ajzu, tidak mampu, tidak berdaya, sudah tentulah dia tidak akan menuntut untuk menjadi ketua itu dan ini. Menjadi pemimpin. Dia rasa dia yang pandai. Dia rasa dia yang kuat. Dia rasa dia yang terror. Maka akulah yang paling layak untuk jadi pemimpin. Pilihlah aku. Maka dia rasa macam itu. Dia tak rasa bahawa dia sebenarnya lemah. Yang ada kekuatan pada dia. Yang ada kekuatan pada pemikiran dia. Kepandaian dia. Ilmu dia. Semua itu daripada Allah. Maka hati seseorang hamba itu akan sentiasa bergantung dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Allah yang maha berkuasa. Maka contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik pernah dipukul.
pernah diseksa, malahan pernah dipenjarakan gara-gara tidak mahu memangku jawatan qadi, tak mahu dipegang qadi. Pernah sampai peringkat macam gitu imam-imam kita, ulama-ulama kita. Bukanlah dia tidak menampakkan ketidakmampuannya sebagai sifat kehambaan. Jadi dia tidak menonjolkan diri dia. Dia tidak jadi orang yang berlomba-lomba berebut dengan kepimpinan. Kalau dia layak pun, kelayakan itu akan menyebabkan dia tertonjol. Bukan dia yang kedepankan diri dia. Kempen, pilihlah aku nak jadi ketua. Engkau semua tak layak. Engkau semua ada corruption, engkau semua ada rasuah. Engkau semua tak mampu. Aku yang paling bagus. Aku pandai cakap. Aku banyak harta. Aku banyak pengaruh. Akulah, pilihlah aku. Maka seseorang hamba Allah tadi, dia tidak akan meminta riasah. Orang yang meminta riasah ini adalah orang-orang yang merasakan dirinya ada kuasa. Maka orang-orang ini tidak meletakkan Allah sebagai hati dia. Baik. Bukanlah bermakna kita tidak boleh memimpin. Bukan makna orang Islam tak boleh memimpin. Atau menjadi pemimpin. Bukan makna kita tak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Kerana kalau kita tidak jadi pemimpin, nanti yang akan jadi pemimpin itu orang-orang yang jahat. Orang kafir, orang jahat, orang fasik. Tetapi kita mengutamakan takwa. Kita mengutamakan takwa. Dan keperluan Islam, keperluan syarak. Jadi pemimpin sebab bukan kita nak jadi pemimpin. Tapi kita melihat ada orang lain yang lebih layak. Kita utamakan orang yang lebih layak. Itu takwa. Kemudian, tak ada orang layak dah. Tak ada orang. Memang tak ada dah. Kemudian ramai-ramai yang ada nampak kita lah layak. Orang tu lah layak. Maka dia pun dipilih. Tuan jadilah pemimpin kami. Sebab Tuan ada kelayakan, kemampuan sebagainya. Maka dia menjadi pemimpin. Bukan sebab dia nak. Tetapi sebab kita kata takwa yang ada pada dia. Allah tarik dia ke depan. Maka dia pun memimpin. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dilantik jadi khalifah. Seperti Sayyidina Umar. Semua tak mau jadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar nak wafat. Dia bunuh. Ditikam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ditikam. Maka orang yang paling layak pada masa itu. Yang paling dekat dengan sahabat-sahabat yang paling layak adalah Abdullah bin Umar. Antara mereka yang namanya dicatat untuk jadi sebagai itu. Maka sahabat-sahabat minta, ya Umar, kau lantiklah Abdullah, anak engkau sebagai khalifah selepas engkau. Apa kata Umar? Anak dia memang saleh, layak. Anak dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Apa kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Sedang sakit-sakit nak mati ni. Sahabat-sahabat minta, siapa nak ganti engkau ni ya Umar? Maka kata Umar radhiyallahu anhu, jangan kau bagi pada anak aku. Cukuplah seorang daripada keluarga Umar yang memegang amanah kepimpinan. Cukup seorang. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukup seorang. Aku ni belum tahu lepas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau nak bagi balak pada keluarga Umar dengan bagi anak aku pula untuk menjadi khalifah. Amirul Mukminin. Nampak ini sikap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat cadang nama anak dia Abdullah. Dia kata tak mau, jangan. Kau cari orang lain. Jangan Abdullah bin Umar. Cukuplah seorang, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun anak dia layak. Dia tak nak. Jadi sebab itu kita lihat sini kan, kenapa orang Islam hari ini bergaduh? Kerana mereka tidak ada sifat takwa. Ataupun takwa duduk kat belakang. Jadi orang yang beriman, dia akan ke depan. Bukan sebab dia nak pegang jawatan. Sebab dia tahu itu amanah. Tetapi orang-orang yang sekitar dia melihat ketokohan dia, ketakwaan dia, ilmu dia, kemampuan dia. Maka mereka melantik dia. Dia memegang jawatan. Bukan kerana dia nak, dia memegang jawatan. Kerana itu adalah merupakan satu tuntutan syarak ke atas dia. Kerana orang lain tak ada dah. Kalau dia tak ambil, nanti orang yang fasik ambil. Orang yang kufur ambil. Maka lebih teruk jawatan itu dipegang oleh orang yang tidak layak. Maka sebab itulah bukanlah bermakna kita tidak boleh memimpin ataupun menjadi pemimpin. Tetapi kita mengutamakan takwa. Dan kita meletakkan keperluan Islam, keperluan syarak di hadapan kita. Kepentingan Islam.
bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan nafsu kita sendiri, bukan untuk kepentingan duniawi. Maka matlamat yang lahir daripada jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat kepimpinan mukmin. Ini sebab tu madrasah tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam melahirkan orang yang begini. Kita kena proses diri kita, tengok balik diri kita. Kalau kita masih lagi berebut-rebut dunia ni, berebut-rebut, maka ketahuilah kita sebenarnya jauh daripada Allah. Yang keempat, kita sebut sini, sifat hamba yang keempat, al-tada'fu, iaitu kelemahan, da'if. Maka orang yang da'if, kita ni lemah ni, hamba ni lemah. Maka kita bergantung kepada al-qawi, al-quwwatu, iaitu Allah yang maha kuat. Bila kita rasa kita lemah, tak mampu nak buat sesuatu, kita ni hamba sahaja, lemah. Walaupun kita ada ilmu, walaupun kita ada kekuatan, tapi kita ada kelemahan. Maka pergantungan kita, bergantunglah kepada kekuatan Allah. Jangan bergantung kepada kekuatan selain daripada Allah. Jangan bergantung kepada kekuatan pandai kita, kekuatan cerdik kita, kepakaran kita. Kita bergantung kepada kumpulan kita, pasukan kita, jamaah kita, kata jamaah kita hebat. Kita bergantung kepada harta kita, bergantung kepada networking kita. Jaringan saya kuat, networking saya kuat, pengalaman saya luas. Jangan bergantung dengan selain daripada Allah. Tetapi bergantunglah kepada kekuatan Allah. Bergantunglah kepada apabila kita bersama Allah. Kerana yang kuat itulah Allah. Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Maka sebab itulah daripada kelemahan dalam ubudiah kita pada hari ini, manusia apabila dia tidak bergantung dengan kekuatan Allah. Contoh, bila kita nak buat sesuatu, besok kita ada meeting, besok kita ada mesyuarat, besok ada benda kita nak buat, maka katakanlah insya-Allah. Kita nak buat sesuatu yang akan datang ni, besok. Kita kata insya-Allah, sekiranya Allah izin. Sekiranya Allah izin, saya boleh datang. Sekiranya Allah izin, kita boleh berjaya. Maka apabila kita buat kerja, tiba-tiba berjaya. Kita buat projek, berjaya. Maka orang puji kita. Kita pun kata, Alhamdulillah. Sesungguhnya semua ini daripada Allah. Segala puji pada Allah. Tak layak aku engkau nak puji. Kenapa? Semua daripada Allah. Alhamdulillah. Segala kejayaan ini, biiznillah. Semua kejayaan ini dengan izin Allah. Maka barulah maknanya kita bergantung dengan kekuatan Allah. Jadi perkataan insya-Allah, perkataan alhamdulillah, itu semua tu bukan sekadar cakap aja. Insya-Allah saya datang. Insya-Allah, insya-Allah. Bukan sekadar lidah, tapi hakikatnya lahir daripada hati. Maknanya kita nak katakan bahawa kita tak akan kuat nak buat, tak akan mampu nak buat melainkan dengan izin Allah. Sebab tu kata insya-Allah ni iman, dia perkataan iman. Satu sebutan iman, bukan sekadar cakap-cakap trend. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Macam itu aja. Tapi insyaAllah dengan izin Allah ni adalah merupakan sesuatu yang lahir daripada hati. Kita nak buat sesuatu, insyaAllah. Maknanya kita kata, aku tak kuat nak buat ni, melainkan dengan izin Allah, baru aku boleh buat. Aku tak kuat nak buat sesuatu, melainkan dengan izin Allah. Kita buat, akhirnya berjaya. Allah izin berjaya. Kita pun cakap, Allah izin berjaya. Alhamdulillah. Orang puji kita, kita kata, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Aku ni tak ada apa, hamba sahaja. Aku boleh berfikir ni pun Allah yang bagi otak aku boleh berfikir. Ilmu aku boleh berfikir. Aku boleh buat tangan aku ni pun Allah yang bagi. Tak ada satu pun yang aku buat melainkan semuanya. Minallah, daripada Allah. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Maka ini sifat hamba. Maka orang yang sentiasa dalam keadaan begitu, maka dia akan bergantung kepada Al-Qawi, iaitu Allah yang maha kuat, zat yang maha kuat. Maka lahirlah sifat-sifat hamba ini, sifat-sifat kehambaan yang kita sebut tadi, akan zahir dalam watak-watak kehidupannya, sikap dia.
Saksiyah dia, kepribadian dia. Dalam doa, boleh berdoa, tersebut tadi dah. Tawaduk, dalam rendah diri dia. Dia tidak takbur. Tidak suka kepada kepimpinan. Bukan kata tidak suka kepimpinan dia tak mau. Pimpin dia bagi kat orang yang kafir. Bukan. Tetapi tidak suka kepimpinan. Dia tak suka kepimpinan tu pada dia. Untuk dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia mengutamakan takwa. Dia mengutamakan kepentingan Islam. Dia mengutamakan syarak. Maka itulah tanda-tanda hati. Sifat-sifat hamba tadi diikat dengan sifat-sifat Allah. Ini proses. Jadi tarbiyah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melahirkan sifat hamba yang boleh diikat dengan sifat Allah. Maka contoh yang lain, contohnya marah. Kita marah dengan sesuatu, marah kerana Allah. Kita suka dengan sesuatu, suka kerana Allah. Kita benci dengan sesuatu, benci kerana Allah. Maka sifat-sifat perasaan yang ada, pemikiran yang ada, bila kita ikat dengan sifat-sifat Allah, maka di situlah kita kata kita sedang memproses, kita sedang mendidik diri kita untuk berada di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara besar proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat perlu di akhir zaman, terutamanya di akhir zaman apabila Dajjal datang, tentera Dajjal akan datang menguasai suasana-suasana yang ada sekitar. Maka apabila kita telah mendekati akan penguasaan pada proses tarbiyah untuk menjadi hamba Allah ini, maka insya-Allah kita akan ada kekuatan. Sebab kita lemah, kita bergantung pada Allah. Allah Maha Kuat, Allah akan selamatkan kita yang lemah. Kita hina, kita bergantung dengan kemuliaan Allah. Allah Maha Mulia, Allah akan memuliakan hambanya yang mengikat dengan Allah tadi. Kita miskin, fakir, kita bergantung dengan sifat Allah Al-Ghani. Allah ini adalah yang maha zat, yang maha kaya. Maka Allah kayakan kita. Mungkin kita nampak orang kata kita miskin, tapi sebenarnya kita kaya. Kita tak perlukan manusia. Allah cukupkan. Makan ada, minum ada, walaupun tak mewah tapi cukup. Ini antara perkara-perkara yang digambarkan sebagai bagaimana madrasah, proses madrasah tarbiyah Rasulullah SAW, antara perkara yang penting, sunnah yang besar untuk kita berhadapan dengan akhir zaman. Fitnah yang datang besar, maka sudah tentulah proses ini besar. Apa yang saya sebut ini adalah merupakan mukadimah dia. Dia ada huraian lagi. Jadi insya-Allah daripada masa ke masa kita akan meneruskan. Insya-Allah pada masa akan datang, mungkin hari Rabu ni, kita akan sambung dengan siri yang keempat untuk tajuk ni. Ada satu lagi siri, iaitu berkenaan dengan bagaimana madrasah tarbiyah Rasulullah SAW itu melahirkan amal yang kuat, amal qawi. Tadi kita sebut dari sudut sifat kita, iman kita, hati kita, pemikiran kita. Macam mana nak melahirkan amal. Macam mana sifat generasi jilut tamkin, iaitu generasi yang telah diberikan kemenangan oleh Allah, iaitu generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana hakikat inna awliya Allah wala la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada ketakutan padanya, tidak ada kesedihan padanya. Macam mana sifat-sifat sikap itu, insya-Allah kita akan sambung kepada siri yang akan datang, insya-Allah, kemungkinan besar hari Rabu malam, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita cuba sampaikan akan dapat manfaat kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan akan dapat kita renung-renungkan. Saya minta tuan-tuan dan puan cuba dengar, ambil nota elok-elok. Sebab mungkin ada perkara-perkara yang kita terlepas. Kerana apa yang saya sampaikan ini adalah benda yang amat penting untuk sama-sama kita persiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Al-Masih Dajjal dan fitnah akhir zaman yang semakin lama semakin dekat dengan kita ini, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca doa rabitah sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik
وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخاتك والنار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tuan-tuan tolong viralkan, tolong sampaikan kepada keluarga dan sebagainya supaya mudah-mudahan dapat manfaat kepada semua insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.